أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala diberi peluang pada kita pada pagi ini untuk membincangkan satu tajuk yang kita letak mengenali riwayat Israiliyat, berkenaan dengan Israiliyat lah, mudah-mudahan. Pertama sekali kita pergi kepada tarikh dulu lah. Kita kena kenal dulu apa yang kita nak bincang ni, Israiliyat ni. Apa itu Israiliyat? Dari segi tarikhnya ada dua sudut. Pertama sudut bahasa, yang kedua dari segi istilah dia. Dari segi bahasanya, Israiliyat tu dari segi bahasa apa maknanya? Dari segi istilahnya, makna yang kita pakai inilah. Israiliyat ni jamak ataupun kata ganda, ataupun Inggeris panggil plural kepada Israiliyah, yang mana perkataan tersebut nisbahkan kepada Israel dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa Yahudi lah. Isra maksud dia hamba ataupun pilihan. Manakala il tu maksudnya Allah, hamba Allah ataupun pilihan Allah yang terpilih. Israel ni tidak lain tidak bukan adalah gelaran, kita panggil nama kepada Nabi Yaqub bin Ishaq. Jadi Israel ni nama lain kepada Yaqub. Kita boleh panggil Nabi Yaqub, nama yang masyhur dikenali dalam kalangan orang-orang Islam, ataupun mungkin orang yang belajar kita kata nama Israel. Dia tahu lah itu nama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub adalah kita panggil bapa punca keturunan kepada Bani Israel, anak-anak Israel. Ataupun kalau Yaqub, anak-anak Yaqub lah, Bani Yaqub. Dia ada 12 anak. Itu kita panggil, orang panggil sebagai 12 Bani, kabilah Israel. Ataupun 12 kabilah Yahudi. Jadi itulah nisbah kepada kaum Yahudi, iaitu kepada Nabi Yaqub. Ataupun kita panggil nama lain Bani Israel, anak-anak Israel, keturunan Israel. Itu dari segi bahasa. Perkataan Israel itu sendiri yang akhirnya jadi Israiliyat. Dari segi istilahnya, Israiliyat ni apa dia? Iaitu perkara yang menyerap masuk dalam tafsir dan hadis, riwayat ataupun khabar yang bersumberkan daripada Yahudi Nasrani, sama ada berkait dengan agama dia ataupun cerita-cerita saja, cerita-cerita Nabi mereka yang mari daripada mereka, dibawa masuk ke semenanjung Tanah Arab oleh orang-orang Yahudi. Daripada ta'rif tu kita boleh nampak dah gambaran. Sebab ta'rif ni, bahasa Arab, ta'rif ni sesuatu yang penting. Maksud sesuatu, perkataan maksud sesuatu benda mesti disebut jamik manik, dengan tepat molek. Jadi bila kita tengok ta'rif tu kita boleh agak dah apa benda berkaitan dengan Israiliyat ni. Jadi Israiliyat ni khabar, cerita, riwayat perkara yang berkait dengan tafsir bil maksur. Tafsir yang berkaitan dengan hadis dan riwayat. Sebab banyak dalam tafsir. Ada tafsir bil ra'i, ada tafsir bil maksur. Tafsir yang kita mentafsirkan ayat Al-Quran ataupun hadis boleh ke, dengan menggunakan riwayat asal, ayat Quran lain ataupun hadis. Kalau riwayat tafsir bil ra'i dengan akal. Disebabkan Israiliyat ni riwayat-riwayat, jadi dia masuk dari segi tafsir bil maksur. Banyaklah masuk Israiliyat ni dalam tafsir Al-Quran. Jadi daripada ta'rif tadi kita boleh faham Israiliyat ni cerita daripada ahli kitab, mudah, daripada orang Yahudi atau Nasrani, ataupun orang Islam sendiri
yang dulunya pernah memeluk agama Yahudi ataupun Nasrani. Dulu dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Jadi sama ada mari daripada ahli kitab itu sendiri ataupun orang Islam yang dahulunya ahli kitab. Dan dinamakan Israiliyat, kita sebut ahli kitab ni ada Yahudi, ada Nasrani. Tapi disebut Israiliyat juga kerana banyak, lebih dominan sumber dia Israel. Jadi panggil Israiliyat berbanding orang Nasrani. Jadi macam mana cerita-cerita ni boleh masuk? Diriwayatkan oleh para sahabat sendiri. Adakah ini bermaksud sahabat ni nipu juga, cerita benda tak betul pada kita? Sampai ke perkara-perkara yang tidak betul. Tidak. Sahabat ni, ijma' adalah ahli sunnah bahawasanya sahabat ni adil. Mereka tidak akan buat perkara-perkara tersebut. Jadi mereka tidak nak menyampaikan sesuatu yang bohong pada kita. Macam mana boleh berlaku macam tu? Jadi ada juga cerita-cerita ni. Sebab masa mereka masih belum Islam dulu, cerita tu yang dia dengar. Jadi bila Quran cerita benda yang sama, mereka pun ceritalah. Dulu masa dia belum Islam ni, dia pernah dengar dalam perkara ni, bab ni pernah ada cerita, dia pun ceritalah. Itu sahaja. Jadi kebetulan memang cerita tu tak betul. Jadi cerita tu tak betul tu bukan direka oleh sahabat tersebut, melainkan dia cuma beritahu saja. Benda tu sudah lama. Benda tu bukan kita kata sahabat reka sengaja nak menipu. Dia cuma sebut perkara yang dia pernah dengar sebelum dia masuk Islam, dan perkara tersebut direka oleh orang-orang lain sebelum dia. Dan banyak tafsir ni masuk riwayat-riwayat sebegini, seperti tafsir Tabari, tafsir Ibn Katsir. Cuma Ibn Katsir ni dia lebih molek sikit sebab dia hurai juga, dia bahas juga berkenaan dengan cerita-cerita ni. Kadang-kadang dia sebut riwayat ni, dia pun sebut cerita ni tak Israiliyat lah. Jadi itulah berkenaan dengan Israiliyat. Ibn Khaldun dalam kitab dia ada sebut bahawasanya Israiliyat ni tersebar ni disebabkan dua faktor, dua perkara. Yang pertama, orang Arab buta huruf masa tu. Maksudnya kadar literasi, kadar boleh membaca, boleh menulis dalam kalangan orang Arab tu rendah. Menyebabkan cerita-cerita ni mudah sebar. Jadi bila kurang boleh membaca ni, dia dengar orang. Yang kedua, sifat manusia yang ingin tahu semua perkara. Dia rasa nak tahu benda tu, nak tahu benda ni, menyebabkan dia cari-cari benda-benda yang tidak perlu cari. Selain itu, tambahan lagi, cerita-cerita Israiliyat ni, dia tidak kait. Ada yang tidak berkait pun dengan hukum hakam, menyebabkan mudahlah orang pun tulis lah. Dia anggap tidak berbahaya. Kerana tidak kait dengan hukum hakam. Cerita sahaja. Apa cerita tersebar kepada orang ramai. Itulah Israiliyat. Macam mana boleh sampai riwayat-riwayat tersebut ke tanah Arab? Disebut orang Yahudi ni, dia lari ke tanah Arab, semenanjung Arab ni, kerana lari daripada Syam, bumi Syam, daripada tanah suci mereka. Selepas kerajaan mereka dimusnahkan di sana. Jadi mereka pun pindahlah macam-macam tempat. Pindah ke Madinah. Ada yang pindah ke Yaman pun ada. Manakala orang Nasrani pula, orang yang mendakwa mengikut ajaran Nabi Isa tu, ini sebab mereka pada zaman awal ditindas. Orang Nasrani ni pada zaman awal mereka tidak diterima. Orang-orang sembah berhala tak terima mereka. Orang Yahudi pun tak terima juga. Sebab orang Yahudi memusuhi Nabi Isa. Dan juga kerajaan sendiri masa tu, kerajaan Rom di timur ni, mereka menganut agama orang dulu lah, daripada Greek dulu. Kita panggil agama pagan lah, ataupun kepercayaan karut-karut. Tapi agama mereka, kepercayaan mereka tu mempengaruhi Eropah hari ni lah. Dan Eropah pula mempengaruhi dunia hari ni. Jadi sebar pada kita lah benda-benda kepercayaan karut-karut tu. Buat movie lah macam-macam. Cerita-cerita karut, dongeng-dongeng mereka. Jadi masa tu, kerajaan orang Yahudi, orang-orang sembah berhala menindas. Tak terima orang Nasrani. Jadi ada yang lari ke tanah Arab. Nak lari daripada perkara tersebut.
Jadi ada beberapa orang terima ajaran ni. Seperti Waraqah bin Nawfal sendiri. Dan juga kabilah-kabilah Arab ada yang masyhur, contohnya kabilah Ghassan. Itu kabilah yang jadi Kristian, panggil Arab Kristian. Jadi kedua-dua golongan ni, Yahudi dan Nasrani, memberi pengaruh, kesan yang besar kepada kehidupan orang Arab. Yang seterusnya kita tengok, berkenaan dengan Israiliyat ni ada 3 pembahagian yang menyebabkan 3 hukum jugalah. Ringkasnya kita sebut, pertama, bahagian yang selari dengan syariat, Quran, sunnah. Kedua, bertentangan dengan Quran dan hadis. Yang ketiga, selari pun tak, bertentangan pun tak. Maksudnya, tak tahu. Tak ada cerita pun berkenaan dengan benda tu. Jadi ada cerita-cerita mereka ni selari dengan Al-Quran, hadis. Contohnya, Nabi Musa, Nabi Khadir. Cerita Juraj ada disokong oleh riwayat orang-orang Islam sendirilah. Jadi cerita Israiliyat tersebut sama dengan apa yang dikuatkan oleh Islam sendiri. Riwayat dalam Islam sendiri. Dalam Quran ada, dalam hadis ada sebut. Yang kedua tadi, bahagian yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya cerita-cerita yang mencemarkan kenabian Nabi. Cerita yang tak betul berkenaan dengan Nabi-Nabi. Contohnya dari Israiliyat ada sebut, Nabi Yusuf ni memang nak pada isteri Al-Aziz tu. Dua-dua nak. Jadi tak betul lah. Macam tu. Ataupun cerita-cerita kalau tengok dalam kitab mereka yang sudah mereka ubah tu, memang kalau kita tengok gaya hidup Nabi-Nabi tu teruk sangatlah. Macam seolah Nabi ni hidup dengan dosa. Kalau tengok gaya hidup cerita tu. Macam-macam dosa-dosa besar dilakukan mudah-mudah oleh para Nabi. Itu tak betul tu. Bertentangan dengan Islam. Jadi cerita tu tak betul tu. Kemudian bahagian yang ketiga, tidak disebut. Dalam syariat Islam ni tidak disebut perkara tersebut. Jadi kita tak tahulah dia ni betul ke ataupun tidak betul. Itu masyhur dalam hadis disebut tu. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Jangan membenarkan, jangan percaya ahli kitab tu. Dan jangan kata dia, jangan mendustakannya juga. Sebut saja kita beriman dengan Allah Ta'ala dan apa yang diturunkan kepada kami, apa yang diturunkan kepada kamu. Contoh dalam bab ni banyaklah. Contohnya, nama-nama Ashabul Kahfi, bilangan-bilangan mereka. Itu jadi kita pun nak beritahu betul atau tidak bilangan tu, tak boleh nak beritahu. Dan sebagainya lah. Jadi itulah pembahagian. Jadi kalau selari dengan syariat Islam, Al-Quran, hadis, maka kita boleh terima. Sebab Islam sendiri menyokong. Kalau yang kedua tadi, bertentangan, tak boleh terima lah. Kalau yang ketiga, seperti dalam hadis tersebut, Nabi sebut, tidak perlu sebut apa-apa. Biar gitu. Jangan kita kata membenarkan dan juga jangan kita mendustakan. Okay. Jadi itulah. Kita panggil konsep lah, gambaran Israiliyat tu. Nampak dah tu, setakat tu. Seterusnya kita nak beri contoh lah. Beberapa contoh. Panjang contoh ni. Pada contoh ni, habis masa. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 259. Itu ada cerita berkenaan dengan, kita terus isilah, nak ringkas. Cerita berkenaan seorang lelaki, dia berjalan di satu tempat, satu kampung ni. Dia tengok kampung tu rosak dah. Ditinggalkan orang. Jadi dia berfikir macam mana Allah Ta'ala menghidupkan balik tempat yang telah mati ni. Jadi kalau mengikut riwayat Israiliyat, dia akan sebut lelaki tersebut adalah Uzair. Tempat tersebut adalah Baitul Maqdis. Dihancurkan oleh Bukhtanasar yang telah menghambat orang Yahudi, halau daripada tempat tersebut pergi ke Iraq, Babylon. Wak lari pergi ke sana. Jadi dalam Israiliyat ada sebut cerita macam ni.
Kalau baca Quran tu tak sebut lah. Sebut seorang lelaki pergi ke tempat ni, lepas tu Allah Ta'ala pun matikan dia 100 tahun. Kemudian bangkitkan dia balik. Tanya lama mana mati, dia pun sebut sehari ataupun beberapa hari. Lepas tu dia ceritalah seterusnya. Bukan tengok makanan bekalan kamu tak berubah. Tengok keledai kamu tinggal tulang-tulang. Lepas tu Allah Ta'ala tunjuk hidup macam mana. Jadi Israiliyat lebih detail. Ada nama Uzair, ada tempat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu hancur sebab apa? Sebab Bukhtar Nasar menghancurkannya. Ini ada riwayat daripada Ka'bul Ahbar, daripada Wahab bin Munabbih. Dia pun cerita lah Allah Ta'ala pun mematikan Uzair ni selama 100 tahun. Kemudian hantar malaikat. Proses dia tu detail. Itu mula-mula sekali sebelum dihidupkan Uzair tu, hati dia boleh jadi mikir, jadi hidup lah. Mata dia boleh melihat. Dia pun mula fikir, faham dah macam mana Allah Ta'ala menghidupkan mati. Lepas pada tu Allah Ta'ala pun buat proses tu lah. Tulang-tulang dia jadi ada daging balik. Kemudian ditiupkan roh padanya. Jadi dia pun hidup kemudian. Jadi sebelum dia hidup proses tu, hati, mata dia berfungsi dah. Jadi dia boleh memahami dengan secara live lah kita kata proses ni. Walaupun dia sudah mati. Jadi berlakulah seperti mana cerita tu. Tanya berapa lama. Tu dia pun sebut beberapa hari, sehari atau beberapa hari. Seterusnya lah. Sehinggalah ditunjuk keledai dia ni. Dan keledai tu pun dihidupkan juga. Tulang keledai dia tu jadi ada daging, hidup. Dia pun naiklah keledai dia balik ke tempat asal dia. Sampai sana tak ada orang kenal dia. Sebab mati 100 tahun ni. Ada seorang perempuan saja, tua, buta. Umur dia 120 tahun. Dulu dia budak kecil. Masa Uzair tinggal mati dulu, dia umur 20 tahun. Jadi dia kenal Uzair. Jadi bila Nabi Uzair kata, saya ni Uzair. Perempuan tu pun kata, kalau betul Uzair dulu ni, dia ni seorang yang makbul doa dia. Doa supaya aku boleh melihat, aku akan cek betul ke kamu Uzair. Dia pun doa, melihat. Perempuan tu boleh melihat, dia pun kata, betul lah, ni Uzair sungguh ni. Dulu, 100 tahun dulu, ni lah Uzair. Dan anak dia pula, tak kenal juga. Anak dia kecil lagi, 18 tahun dulu. Masa dia meninggal. Jadi dia kata ayah dia ada tanda. Sekian. Uzair pun tunjuk. Betul lah ni Uzair. Kemudian Bani Israel berkata, sekarang ni tak ada seorang pun yang tahu kitab Taurat selain daripada Uzair. Sebab kitab tu sudah dihapuskan oleh Bukhtar Nasar tadi. Jadi dia pun suruh tulis balik. Jadi ceritanya ayah Uzair dulu telah tanam kitab Taurat di satu tempat yang mana Uzair sahaja tahu tempat tu. Mereka pun gali, tengok kitab tu rosak dah, tak boleh nak baca dah. Kemudian tengah pening-pening tu turun satu benda daripada langit masuk dalam mulut Uzair. Masa tu dia boleh ingat balik. Dia pun boleh tulis balik kitab Taurat tu pada orang Bani Israel. Ada orang Yahudi pun kata, Uzair ni anak Allah Ta'ala. Uzair anak Allah. Kerana ketakjuban mereka. Ini cerita Israiliyat ni. Tak betul langsung ni. Bahkan nama tu pun khilaf. Ada kata Uzair, ada kata Urmiyah dan sebagainya. Kesimpulannya kita boleh ambil tadi benda ni tak perlu bang. Tak perlu tahu. Contoh lagi surah Al-A'raf. Berkenaan dengan ayat 175, 177. Orang yang kami beri kepadanya ayat, kemudian dia ikut syaitan. Dalam cerita Israiliyat, dia cerita ayat ni berkenaan dengan seorang lelaki pada zaman Nabi Musa. Nama dia Bal'am Ibnu Ba'ura. Tinggal di Baitul Maqdis. Dia seorang lelaki daripada penduduk Balqa. Yang mana dia ni tahu Ismul Akbar. Jadi doa dia makbul lah. Satu ketika Nabi Musa berangkat dengan tentera dia, Bani Israel, menuju ke tempat negeri mereka. Maka kaum dia pun mari jumpa Bal'am, minta dia doa. Doa lah supaya Allah Ta'ala hancurkan Nabi Musa dan tenteranya. Sebab mereka takut kepada tentera Nabi Musa. Dia pun kaum dia pujuk dia lah. Pujuk dia, dia pun terpaksa doa lah. Tapi bila dia nak doa, lidah dia jadi terbalik. Kalau dia doa kehancuran Musa, dia akan jadi doa hancur kaum dia. Kalau dia doa untuk kemenangan kaum dia, dia akan jadi doa pada kemenangan kaum Musa. Akhir sekali dia sebut, tak boleh nak sebut lah.
Dia tak boleh nak doa dah. Kalau dia sebut juga, tak jadi dia kata. Tapi aku akan ajar kepada kamu. Mudah-mudahan dapat menghancurkan mereka. Iaitu Allah Ta'ala ni murka terhadap perbuatan zina. Jadi kalau kamu berjaya menjerumuskan mereka kepada zina, mereka akan binasa. Dan aku berharap moga Allah Ta'ala membinasakan mereka dengan cara ni. Akhir sekali mereka berusaha-usaha, terjerumuslah Bani Israel ke dalam perbuatan zina. Di dalam cerita lain pula, banyak riwayat juga. Ada satu lagi, dia sebut dia naik keldai dia. Nak pergi kepada tentera musuh, nak pergi ke tempat tu. Keldai dia tak nak bergerak. Dia pun pukul-pukul keldai dia. Keldai dia boleh bercakap. Kenapa pukul aku ni? Tidakkah kamu tengok ada benda depan aku ni? Tiba-tiba, syaitan pun menunjukkan diri dia depan tu. Dia pun, Bal'am ni, turun dan sujud pada syaitan tu. Ni satu cerita. Riwayat lain kata, keldai dia berhenti sebab, dia kata, celakalah kamu, Bal'am. Tidakkah kamu melihat malaikat ni, duk halal jalan depan ni? Adakah kamu nak doa kehancuran Nabi Allah Ta'ala? Dia tak kira, dia pukul juga keldai dia, sehinggalah Allah Ta'ala izinkan keldai dia berjalan juga. Sehingga sampai ke tempat tu, sama macam tadi. Dia pun doa, tapi terbalik lidahnya. Ketika tu, lidah dia pun jolo. Terjolo keluar sampai ke dada dia. Dan dia pun sebut pada kaum dia, hancur musnah dah dunia akhirat aku. Tak ada jalan lain kecuali guna tu tipu muslihat yang jahat untuk menghancurkan mereka ni. Tu cerita tak betul belaka lah. Nak sebut contoh lah. Pelik-pelik belaka cerita ni. Kemudian surah Yasin, wadrib lahum mathalan tu. Cerita dua utusan. Kemudian dihantar tiga utusan yang ketiga. Dia kata cerita ni, ayat ni berkenaan dengan cerita zaman Rom dulu. Di satu tempat yang bernama Antakiyah. Ada seorang raja yang zalim sembah berhala nama Antikus. Nabi Isa nak dakwah lah mereka. Dia pun hantar dua Hawariyun. Kaum Hawari. Hantar dua orang. Kemudian diutuskan Hawari yang ketiga. Sebabnya yang pertama, dua orang ni, dia pergilah ke negeri tersebut. Antakiyah ada kata Turki hari ni. Dia jumpa dengan seorang lelaki, namanya Habib An-Najjar. Dia pun ajak orang itu masuk Islam. Dia kata, mereka ada mukjizat boleh menyembuhkan penyakit. Habib Najjar pun kata, dia ada anak gila. Kemudian, dua utusan tadi menyembuhkan anaknya. Jadi Habib Najjar ni berimanlah. Bila berlaku cerita ni, bisinglah. Siapa ke bandar cerita, anak Habib Najjar ni sembuh kerana dua utusan ni. Raja sembah berhala tu dengar ni, dia marah. Dan dia tangkap kedua-dua dan memenjarakan keduanya. Jadi Nabi Isa pun hantar utusan yang ketiga, nama dia Syam'un. Syam'un ni tahu dah apa yang telah berlaku kepada dua kawan dia tadi. Jadi dia pun buat tipu muslihat. Dia pergi sana, dia berkawan baik dengan raja tu. Kemudian dia buat tanya raja berkenaan dengan cerita tu. Raja kata dia pun tak ingat dah. Panggil dua tu. Cerita. Dan mereka minta dia ni lah, sebab cerita asalnya kata dia berjaya menyembuhkan anak Habib Najjar. Jadi mereka pun suruh tunjukkan lagi hal lain. Antaranya ada budak mati. Ada orang ni mati, 7 hari dah mati. Tapi tak tahan lagi. Dia pun minta supaya doa, perhidup. Hidup hak mati 7 hari tu. Hebat cerita. Dia pun cerita lah, saya ni telah mati 7 hari dulu. Mati dalam keadaan kufur. Masuk dalam neraka, dia kata. Hati-hatilah kamu. Dia kata, berimanlah kepada Allah Ta'ala. Kemudian terbuka pintu langit. Aku nampak seorang pemuda memberi syafaat kepada dua orang ni. Iaitu Syam'un lah. Sehinggalah Allah Ta'ala menghidupkan aku. Jadi dia pun berimanlah, dia kata, sungguhnya ini adalah utusan-utusan Allah. Jadi ikut ceritanya ada dua versi pula. Cerita tak betul dah. Sama-sama, sambil-sambil tak betul pun ada banyak jenis pula cerita dia. Banyak versi. Jadi ada versi kata raja tu pun beriman. Ada versi lain kata raja tak beriman. Bahkan dia bertambah jahat pula. Bunuh ketiga-tiga mereka. Kemudian bila raja bunuh, nak bunuh tiga-tiga ni, marilah seorang lelaki, ni cerita ni, waja'a min aqsal Madinah. Marilah seorang lelaki tergesa-gesa daripada hujung bandar. Itulah Habib Ibn Mari' ataupun Habib An-Najjar tadi, telah beriman awal-awal. Dia pun kata kepada raja, ajak dia masuk Islam.
Dan dia pun sebut dia telah Islam. Maka marah raja pada dia. Raja pun suruh bunuh juga dia. Mati belaka dibunuh. Kemudian Jibril datang kepada kaum penduduk kota tu menghancurkan mereka. Itu cerita dia. Tak betul belaka. Sebut tak betul belaka ini. Kemudian Luqman ayat 12 hingga 19. Cerita Luqman pula. Luqman walaqad ataina Luqman al-hikmah. Dia berceritalah Luqman ni seorang hamba berbangsa Habsyi. Dia ni tukar kayu. Dia boleh cerita detail. Allah Ta'ala tawar kepada dia. Allah Ta'ala beri hikmah tapi dia bukan Nabi. Sebabnya Allah Ta'ala beri dia pilih. Pilih Luqman. Nak hikmah ke nak Nabi? Dia pun pilih hikmah. Jadi ni Jibril mari kepada dia ketika dia tidur. Nak beri pada dia hikmah. Sehingga dia dapat berkata-kata dengan hikmah tersebut. Jadi hal ni pun Israeliat. Kemudian Al-Ma'idah ayat 27 hingga 32. Ini cerita Qabil Habil ni. Watlu alaihim naba abnai Adam. Ada cerita sini Hawa mengandung anak kembar, laki puan. Daripada kelahiran tersebut ada 20 anak. 40 anak. 20 lelaki, 20 perempuan. Qabil lahir dengan Iklimah. Habil dengan Labuda. Ada nama belaka. Seperti mana kita tahulah cerita dia. Qabil kena nikah dengan Labuda tapi dia tak sillah dia nak Iklimah. Iklimah ni lebih comel. Sehingga akhir sekali dia bunuh. Dia kata mula-mula sekali dia angkat batu besar tu nak bunuh Habil ni. Dia tak tahu nak bunuh macam mana. Syaitan pun tunjuk dia depan. Ada burung, lepas tu dia hempak batu kat atas kepala dia, pecah kepala dia. Jadi, Qabil ni belajar dengan syaitan. Kalau ikut Israeliat ni lah. Apabila Habil terbunuh, bergonjal bumi 7 hari. Detail. Makanan berubah rasa. Buah-buah jadi masam. Air jadi pahit. Tanah jadi debu. Kempak. Masa tu ada duduk Mekah. Dia rasa pelik. Manalah jadi lain ni. Dia pergi ke India cari cerita. Cari berita ni. Akhirnya dia tahu Qabil telah membunuh Habil. Qabil tak tahu nak buat apa kepada Habil ni. Dia telah bunuh. Dia pun pikul Habil ni setahun. Sampai bau busuk. Sehingga Allah Ta'ala pun atas 2 burung gagak tunjuk dia itulah tanah. Selepas mana Habil mati, Abdul pun sedih lah. Dia tidak ketawa selama 100 tahun. Sehingga akhir sekali malaikat mari cerita kepada dia, Allah Ta'ala beri kepada dia umur panjang, angkat darjat dia dan juga beri khabar gembira, lahir seorang anak laki-laki. Ada pun senyum lah pada itu. Ada pun Qabil kena hambak, diusir. Dia pun takut lari dengan saudara dia Iklimah, larilah ke Yaman. Situ syaitan pun mari jumpa dia. Dia pun kata, dulu tu Qabil tu korban dia diterima kerana api makan kurban dia tu kerana dia menyembah api. Dia kata, apa api sambar kurban Habil tidak Qabil ni? Sebabnya dia kata Habil tu sembah api. Jadi Qabil pun buat rumah untuk api dan sembah api. Ini Israeliat lah. Jadi itulah beberapa contoh yang kita dengar contoh tu pun rasa macam pelik dah ni. Lain macam ni. Ni kalah anime cerita kartun pun kalah ni. Akan tetapi benda-benda gini ni orang minat. Seperti mana Ibnu Khaldun sebut tadi lah. Sebab manusia ni nak tahu. Ayat ni cerita pasal apa sebenarnya? Siapa lelaki tu? Siapa ni? Apa yang berlaku? Mana ni? Tempat mana? Dia cari-cari benda-benda macam tu. Dan dia suka benda pelik-pelik. Manusia ni suka benda pelik-pelik. Jadi itulah antara faktor tersebarnya benda ni. Dan kita pun mungkin ada dengar cerita tadi rasa kagum lah. Macam ni. Macam ni rupanya. Tapi Israeliat lah belaka. Kalau nak cerita pelik lagi, kita boleh cerita lagi. Lepas tu kita rasa bila baca ni study bab ni sebenarnya tajuk ni baru sebut semalam baru ni. Baru prepare semalam. Tapi semalam pun lebih masa dah ni. Pasal apa? Pasal cerita ni banyak. Ini kita ringkas dah ni. Kita boleh panjang lagi kalau kita cerita. Pelik-pelik dia tu. Tu kita kata Qusas ni mudah kerja dia. Kalau nak cerita bab lain susah, nak baca banyak rujukan. Tapi cerita ni habis masa banyak. Cerita pelik, orang minat. Mudah.
Tukar profession, jadi khusus pula ni. Itu kan cerita. Tak kira betul ke tak betul. Kesimpulannya, Israiliyat ni cerita daripada ahli kitab lah. Yahudi, Nasrani. Dan dia ada 3 bahagian seperti mana kita sebut tadi, kita tak ulang dah lah. Cuma kita nak sebut Israiliyat ni, banyaknya detail dia tu, benda yang tidak ada faedah pun kita tahu. Tak perlu pun tahu. Ashabul Kahfi, nama seorang-seorang. Berapa orang sebenarnya. Dalam Quran sendiri pun sebut tak tahu bilangnya dia. Ada kata 3 orang, ada kata 5 orang, ada kata 7 orang. Tiba-tiba, orang duk sebar cerita Israiliyatnya 7 orang. Nama sekian. Nama pun bahasa dulu lah. Dan anjing dia pula. Anjing pun ada nama juga, Ketmir. Dan anjing tu orang bahas apa, bulu dia warna apa. Ada dalam kitab. Dan benda ni terang-terang sebut dalam kitab, tak ada faedah. Tapi ada setengah orang memang minat. Ingat dulu lagi, dulu pernah lah. Ustaz, ada seorang ustaz duk sebut cerita benda-benda ni. Dan kita sebut. Dalam kitab sebut macam ni. Dulu zaman metro, kita sindir lagi. Buat apa duk cari nama anjing tu, bulu anjing warna apa, gebu tak gebu, bulu anjing tu. Tak ada faedah belaka tu. Dan kita tutup secara ringkasnya dengan beberapa kesan lah. Kesan dia ni, telitah lah tak sempat dah nak sebut ni. Sebahagian Israiliyat ni, dia menyentuh berkaitan dengan kepercayaan akidah. Sebab ada Israiliyat, dia cerita berkenaan dengan penciptaan bumi. Penciptaan alam, penciptaan bumi, kejadian ni. Jadi dia menyebabkan kita kepercayaan lah. Kepercayaan macam ni. Dan banyak khusus jadi. Banyak cerita tak sahih. Kesan buruk dia nya. Jadi ramai tukar-tukar cerita ni. Orang tengok sebagai orang alim. Orang yang hebat, tahu banyak benda. Tahu benda yang orang tidak tahu. Tapi sebenarnya benda-benda tu, cerita-cerita yang tidak sahih. Yang tidak ada faedah, yang habis masa saja cerita. Macam kita cerita tadi lah. Jadi anak telah menghabiskan masa orang ramai dengan cerita-cerita ni. Dan kita sebut telitah lah. Antara contoh lagi kita nampak, ada setengah orang bagi nama pada anak dengan nama-nama ni pula. Contohnya Zulaikha, Zaleha, ada belakang Zulaikha. Sebabnya nak suruh anak dia setia kepada suami seperti mana Zulaikha. Sedangkan cerita tu sendiri Israiliyat tak tahu betul salah. Jangan beri nama Kitmir sudah. Bunyi sedap Arab ni bubuh anak nama Kitmir. Lepas tu baru tahu susah. Dan kita tengok ada juga kesannya sebahagian orang-orang ni jadi percaya terpalit dengan teori-teori konspirasi ataupun cerita-cerita pelik-pelik lah. Sebabnya ada riwayat. Jadi percaya benda pelik-pelik. Contohnya sebelum ni geger, bising tempat kita, bumi lepel lah. Dan bagai lagi lah, banyak-banyak lagi benda-benda pelik-pelik ni. Kadang-kadang orang jadi percaya benda tu sebab riwayat Israiliyat. Jadi mencambahkan ilmu baru yang menggemparkan lah, kita kata rasa sedap, rasa hebat, tapi sebenarnya Israiliyat. Jadi kesimpulannya seperti mana disebut 3 pembahagian tadilah. Kalau cerita tu ada sokongnya memang kita boleh terima, kalau bertentangnya kita kena tolaklah cerita tersebut. Dan kalau tidak tahu betul atau salah, tinggal saja. Tidak ada faedah pun detail yang disebut nama tepat dan sebagainya. Yang kita nak sebenarnya adalah pengajaran. Itu yang pentingnya. Ni tahu semua perkara. Tapi akhir sekali pengajarannya tidak tahu ke mana. Tidak dapat diaplikasikan. Jadi yang pentingnya adalah aplikasi tersebut. Jadi cukuplah setakat itu dulu. Moga-moga apa yang kita kongsi ini dapat memberi manfaatlah kepada semua. Aku lu qali hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.